Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang kepada kita sekali lagi untuk sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini dan untuk sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita yang lalu berkenaan dengan tafsir surah At-Taubah. Tafsir surah At-Taubah pada ayat yang ke-64. Malam ni ayat yang ke-64. Jadi insya-Allah kita baca dulu pada muka surat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
Jadi ayat yang ke-64 tu bermaksud orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah memperolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takutkan itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain-main sahaja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olokkan? Tidak perlu kamu meminta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kamu kerana telah bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu membuat dosa. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan antara satu sama lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya, yakni kedekut. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Jadi itu beberapa ayat sambungan kepada cerita sebelum ni. Sambungan kepada cerita sebelum ni. Jadi sebenarnya kita masih lagi berbincang berkenaan dengan sikap-sikap buruk orang munafik. Panjang sebenarnya cerita ni. Panjang sebenarnya, iaitu bermula daripada ayat 42 lagi. Okey. Sekarang ini kita berada pada ayat 64 dan akan berterus bersambung panjang lagi selepas ni. Jadi beberapa ayat Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan perangai huduh orang munafik. Perangai huduh orang munafik. Dalam ayat yang sebelum tu, okey. Dalam ayat sebelum ayat 42 tu, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan perangai huduh orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi cerita berkenaan dengan mereka habis tu. Sekarang ni cerita berkenaan dengan perangai huduh orang-orang munafik. Jadi beberapa minggu sebelum ni kita sebenarnya duk cerita hak tu je lah. Tapi disebabkan banyak dia punya versi, banyak dia punya perangai hak tak comel tu. Jadi sini Allah Ta'ala senarai ke banyak senarai tu. Jadi panjang lah sikit. Panjang. Jadi perangai dia hak seterusnya malam ni Allah Ta'ala cerita orang munafik ni yahdharul munafiqun. Yahdharu maksud dia takut. Takut lagu mana? Takut akibat yang akan datang. Takut akan sesuatu yang akan datang. Beringatlah, berwaspada. Berwaspada tentang sesuatu yang akan menimpa mereka. Ketika tu duduk lagi. Ketika mereka mengalami perasaan takut tu, benda tu tak berlaku lagi. Tapi kemungkinan besar akan berlaku. Jadi kehidupan mereka daripada awal tidak tenang. Tidak tenang dalam ketakutan semua. Okey, tak apa. Sebelum kita bincang berkenaan dengan latar belakang penurunan ayat ni, dia tafsir berkenaan dengan beberapa ayat ni, kita nak tengok dulu maksud-maksud beberapa perkataan yang Allah Ta'ala guna dalam dalam ayat yang kita baca saat ni. Dalam ayat yang kita baca saat ni, iaitu yang pertama maksud yahdharu. Yahdharu ni seperti kita sebut saat ni lah, takut ke sesuatu yang akan berlaku.
Tak berlaku lagi, tapi pusing. Pusing dah lah ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-64 tu Allah Taala kata antunazzala alaihim. Akan diturunkan kepada mereka. Mereka tu siapa? Diturunkan kepada mereka suatu surah. Ini dalam Quran inilah. Jadi diturunkan kepada mereka. Mereka itu merujuk kepada orang mukmin. Allah Taala kebimbangnya orang munafik ialah mereka takut Allah Taala buat turun satu surah kepada orang mukmin yang membongkar ke apa yang terkandung dalam hati mereka. Iaitu kemunafikan. Mereka. Lepas tu ayat yang ke-64 tu lagi, hujung ayat tu Allah Taala kata innallaha mukhrijun ma tahzarun. Innallaha mukhrijun ma tahzarun. Apa maksud dia? Allah Taala akan menzahirkan. Menzahirkan ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu mukhrij. Mukhrij ni mengeluarkan sesuatu yang tak nampak, yang tersembunyi. Jadi apa tersembunyi itu? Iaitu i'tiqad mereka dalam hati. I'tiqad mereka dalam hati. Itu. Lepas tu nakhudu. Dalam ayat yang ke-65 tu nakhudu. Nakhudu kalau kita tengok dia punya terjemahan, maksud dia bergurau senda. Bergurau senda. Tapi maksud dia hak sebenar iaitu kita kata apa? Banyak buat sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita kata lepok-lepok. Jenis gitulah. Nakhudu ni lepok-lepok, saja gitu. Kita tak apalah. Lepas tu tak apa. Lepas tu kita nak tengok dia punya sebab. Latar belakang penurunan ayat ni. Apa cerita? Apa sebab Allah Taala waktu ayat ni? Allah Taala waktu ayat ni. Iaitu dalam satu riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, qala rajulun minal munafiqin fi ghazwati Tabuk fi majlisin yawman ma ra'ayna mithla qur'ani haula wala aghraba butunan wala akdhaba alsinatan wala ajbana 'inda al-liqa. Faqala lahu rajulun kadhabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Quran. Jadi salah satu, ada beberapa sini sebab nuzul dia, iaitu ada seorang lelaki dari kalangan munafik ketika berada dalam peperangan Tabuk. Yang ni hak ni hak turut serta. Tidak semua orang munafik itu memberi alasan untuk tidak menyertai perang Tabuk. Ada juga sebahagian daripada mereka yang turut serta pergi ke medan Tabuk. Jadi ketika berada di Tabuk dalam satu majlis, pupuk dia lah. Dia kata aku tak aja tengok Quran ni. Quran lagu ni. Maknanya dia pelekeh lah. Pelekeh kitab lagu ni. Dan aku juga tak aja tengok orang supo demo-demo ni, iaitu supo sahabat-sahabat Nabi. Lagu mana? Aghrabu butunan, yakni jenis lapak dagu. Jenis lapar lah, jenis makan semacam tek dagu semacam ni. Wala akdzab alsinah, jenis pembohong. Mulut penipu. Dia kata ke sahabat Nabi daripada sahabat lah. Wala ajban indal liqa. Dia jenis tak ada jumpa orang paling penakut, orang jenis nakut bila berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Jadi dia sebut beberapa perkara ni untuk nak pelekeh lah, untuk memperolok-olok yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, dalam ayat 64 tu, qulistahzi'u, ejeklah, teruskanlah kamu mengejek. Orang Kelantan kata nyenye lah, nganyi. Jadi nganyi tu parok lah. Kalau dalam ayat sebelum ni, kita baca ayat sebelum ni 2 minggu lepas, mereka tuduh Nabi ni jenis betul bersadek.
Jadi betul puasa dek. Itu perkataan-perkataan untuk istihza, untuk memperlekehkan Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Jadi bila dia kata gitu, bila dia kata gitu, ada seorang lelaki iaitu sahabat lah. Dia kata mu pelawak. Mu royak ni, mu tuduh ni pelawak. Dan mu tu munafik. Aku akan royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu kata tu. Lalu sampailah berita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia turunlah ayat ni. Ayat yang ke-64 ni. Qulistahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdzarun. Itu yang pertama. Ada beberapa sebab nuzul ni. Yang kedua, sebab nuzul yang kedua iaitu An Ka'b bin Malik qala min Khash ibn Himyar lawadittu anni uqadi ala an yadriba kullu rajulin minkum mi'ah ala an nanju min an yanzila fina Qur'an fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'u ya'tadhirun fa anzalallah la ta'tadhiru al-ayah. Jadi cerita yang kedua, sebab nuzul yang kedua, ayat pertama juga. Ayat pertama juga. Iaitu Ka'ab ada seorang munafik nama dia Mikhash. Mikhash. Dalam satu kitab dia kata Makhshi lah, lebih kurang lagu itulah. Ada macam-macam ada sedikit perbezaan lah berkenaan dengan nama dia ni. Mikhash bin Himyar nama dia. Tapi dia ni last kali kemudiannya masuk Islam. Beriman molek dan mati terbunuh dalam perang Yamamah. Tak apalah. Jadi dia kata aku suka sangat lebih aku suka kalau aku ni dihukum dengan cara setiap seorang daripada kamu ni pukul aku 100 kali. Ramai-ramai ada ni seorang-seorang itu aku 100 kali, lebih aku suka daripada aku selamat. Yang ni selamat daripada kena itu. Lepas tu Allah Ta'ala waktu ayat mendedahkan isi hati kami, iktikad kita ni. Jadi baik kena daripada Allah Ta'ala waktu ayat cerita berkenaan dengan keburukan yang terkandung dalam hati mereka. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala waktu ayat tu yahdharul munafiqun, ayat takut sangat. Mereka lebih takut Allah Ta'ala waktu ayat ni, ayat berkenaan dengan mereka berbanding mereka dipukul. Itulah Mikhash kata. Mikhash kata. Jadi bila berita tu, bila ucapan Mikhash tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik pun gilah. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu duk buat alasan lah. Untuk cover, untuk tutup. Untuk tutup. Tak oyak kecek lagu tu tidak maksud sebenar pun. Jadi pergi tu buat alasan. Jadi sebab itulah alasan mereka buat tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-66. La ta'tadhiru. Tak usah buat alasan lah. Tak usah duk buat alasan. Kamu sebenarnya telah kufur. Kamu kufur lama dah. Ba'da imanikum. Setelah kamu beriman. Setelah beriman tu bukan beriman sungguh. Beriman dengan cara munafik, iaitu menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu maksud imanikum. Maknanya qad kafartum ba'da imanikum. Sebelum ni pun kamu kufur dah. Cuma kufur dalam hati. Sekarang ni bila kamu kata lagu tu, bila kamu kata lagu tu, jelas-jelas lah kekufuran kamu. Jadi itu sebab nuzul yang kedua. Sebab nuzul yang kedua. Lepas tu sebab nuzul yang ketiga. Sebab nuzul yang ketiga iaitu an Qatadata anna nasa minal munafiqin qalu fi ghazwati Tabuk yarju hadha ar-rajul an yaftah qasur asy-Syam wa husunaha hayhata lahu dhalik fa aqala Allah nabiyahu ala dhalika fa atahum faqal qultum kadha wa kadha qalu inna kunna nakhudu wa nal'ab fa nazala. Ini sebab nuzul berkenaan dengan ayat yang ke-65. Susunan dia tu tidak ikut ayat sangat. Jadi ada sekumpulan orang dari kalangan munafikin, mereka kata ketika nak pergi perang Tabuk ni lah, ketika berada dalam perang Tabuk, dia kata lelaki ini
Hak ni dia kata nak masuk dia Nabi lah. Lelaki ini mengharapkan istana-istana Syam, sebab Tabuk ni lawa kumpulan orang Rom, okey. Orang Rom. Jadi Syam ketika tu dikuasai oleh Rom. Jadi dia kata lelaki ini mengharapkan istana dan benteng-benteng, tembok-tembok Syam akan diruntuhkan, akan dikuasai, akan ditakluki. Hayhata lahu zalik. Tak ada kata jauh sekali nak boleh tembusi tembok, apatah lagi nak menguasai istana Syam. Tak lawa, tak pandai dengan tuai. Tuai tu setara mana? Seolah-olah ia nak kata gitulah ke Nabi. Jadi lalu Allah Taala mendedahkan apa yang mereka kata tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui wahyu lah. Lalu Nabi pun pergi jumpa mereka. Nabi pun kata, "Janganlah kamu kata lagu ni." Okay. Lalu mereka jawab, "Inna kunna nakhudu wa nal'ab." Kami gurau je, okey. Gurau kecek-kecek kosong. Lepok-lepok. Kecek-kecek kedai kopi lah kita kata. Bukan sengerti pun, okey. Lalu turunlah ayat. Ayat yang ke-65 tu. Ayat yang ke-65 tu. Itu. Okey. Lepas tu apa munasabah? Apa hubung kait? Hubung kait antara ayat 64, 65 dan 66 ni dengan ayat-ayat yang kita baca dah sebelum tu. Tak ada apa ni? Tak ada hal lain, iaitu Allah Taala nak meneruskan cerita berkenaan dengan keburukan. Perangai-perangai huduh orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau sebelum ni mereka telah menyatakan sumpah palsu. Sebelum tu mereka telah menghina fizikal ataupun sifat Nabi. Sebelum tu lagi mereka telah mempertikaikan tindakan Nabi, membahagikan harta, membahagikan ghanimah, membahagikan zakat. Dia banyak lagi sebelum tu. Jadi hak ni nak cerita pula. Nak cerita pula ketakutan mereka akan turunnya ayat mendedahkan isi hati mereka. Isi hati mereka. Lepas tu selain itu mereka juga mempermain-mainkan wak gura, wak mene, ejek Nabi, mengejek Nabi, memperlekehkan agama ni, mene mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman dengan benda tu. Jadi mudah, biasalah bagi mereka. Itu. Tak apalah. Jadi kita nak tengok dia punya tafsir pula. Dia punya tafsir. Jadi ayat yang ke-64 tu, ayat yang ke-64 tu Allah Taala kata orang munafik merasa takut. Merasa takut akan diturunkan kepada mereka, yakni kepada orang mukmin. Satu ayat, satu surah yang akan mendedahkan kepada mereka isi hati mereka, apa yang terkandung dalam hati mereka, iaitu kepercayaan mereka, kekufuran mereka. Jadi hak tu mereka takut. Hak tu mereka takut. Apa mereka takut? Okey. Kenapa mereka takut? Sebabnya mereka tahu hakikat mereka tu. Yakni mereka berada dalam kekufuran dan menzahirkan keimanan, hakikatnya itu adalah perbuatan yang salah, yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tahu sebenarnya perbuatan itu salah. Mereka tahu. Sebab itulah mereka takut. Kalau mereka kalau perbuatan mereka tu tidak salah, okey. Tidak salah, mereka tak takut, okey. Supaya orang curilah, orang curi. Bapa takut? Bapa pergi curi tengah malam, okey. Bapa curi tengah malam. Bapa pergi senyap-senyap. Bapa, okey. Bapa tu apa? Sebab mereka tahu perbuatan itu salah. Jadi orang munafik juga mereka takut tu sebab mereka tahu kemunafikan mereka tu adalah satu tindakan yang salah. Yang salah. Tapi dalam masa yang sama mereka menzahirkan keimanan, menyebabkan mereka ni macam duduk atas pagar lah kita kata, okey. Duduk atas pagar, syok. Hak dalam hati tu yakin dah kufur.
Cuma hak zahir ni Islam, mukmin. Jadi nak suruh apa ni, tak nampak kekufuran itu. Nak suruh tak nampak kekufuran itu menyebabkan mereka jadi berada dalam keadaan waswah, ragu dalam kehidupan mereka. Ragu dalam kehidupan mereka. Jadi akibat dia, okey. Ini akibat sebelum apa ni, atas dunia. Sebelum mati. Bukan sebelum apa ni, sampai ke dunia akhirat. Akibat dia atas dunia lagi tak tenang dah. Tidak kena bunuh kau siapa-siapa, okey. Tidak kena apa ni, kena tikai kau, kena ambil harta kau, kena rapah kau, kena ganggu oleh sahabat-sahabat Nabi kau, tidak. Tak ada siapa-siapa ganggu dia, okey. Tapi buat apa mereka takut? Sebab perbuatan mereka tu sendiri adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Tidak seperti sahabat, okey. Tidak seperti Nabi dan para sahabat. Walaupun mereka kena pergi perang, walaupun mereka kena pertaruhkan nyawa, tapi mereka tak takut. Apa? Sebab mereka tahu mereka berada di atas kebenaran. Jadi asas dalam kehidupan kita nak berani, nak menyatakan sesuatu pendapat. Nak buat apa-apa, nak ambil apa-apa tindakan, nak buat apa-apa keputusan. Asas kepada keberanian kita ialah kita tahu hak kita nak buat tu betul, tepat, maka kita akan berani. Walaupun semua canggah pendapat kita. Tengoklah pemimpin kau siapa-siapa hak hebat-hebat, walaupun benda hak dia buat tu, kalau kita tengok, macam apa ni, tidak sesuai lah. Macam tidak sesuai. Tetapi berdasarkan pengetahuan dia hak luas, berdasarkan apa ni, kajian dia hak mendalam, dia tahu. Dia tahu apa risiko dia, apa kelebihan dia, maka dia buat. Jadi berani. Berani itu apa? Berani itu sebab dia tahu dia berada di atas kebenaran. Dia berada di atas kebenaran. Jadi apa ni? Punca keberanian yang sebenar bukan ada senjata, bukan ada pengikut yang ramai, bukan ada harta yang banyak, bukan ada apa-apalah, Punca keberanian yang sebenar ialah kebenaran, berada di atas kebenaran. Berada di atas kebenaran. Dan punca ketakutan yang sebenar bukan sebab dia ni kurang dari segi harta, kurang dari segi paras rupa. Tidak. Punca ketakutan sebenar ialah apabila dia tahu dia berada di atas kebatilan. Walaupun dia kaya, walaupun dia raja sekalipun, walaupun dia raja sekalipun, tapi apa ni? Tapi dia akan berada dalam ketakutan juga. Sekiranya dia ada buat sesuatu kesalahan. Serupalah orang munafik ni. Berada dalam ketakutan. Jadi bila takut terseruk ayatlah, kaya semana pun, hebat semana pun, tak sedap, tak tenteram. Tidak tenang dalam kehidupan dunia ni. Tidak tenang dalam kehidupan dunia ni. Begitu juga sebaliknya. Walaupun tidak kaya, walaupun kena gada nyawa, tapi kalau tahu berada di atas kebenaran, dia akan tenang. Dia akan tenang. Dia akan berani nak hadap apa sahaja dalam kehidupan. Jadi poin sebenar untuk berani, untuk boleh buat banyak perkara, boleh hadap apa sahaja kesusahan, apa sahaja cabaran dalam hidup ni, ialah pastikan kita berada di atas kebenaran. Tidak buat perkara yang salah. Kalau buat salah, dia jadi apa? Liability kau panggil, menjadi beban ni. Duduk atas kepala kita ni. Walaupun orang tak tahu, walaupun orang tak, orang dia tak tahu lagi ketika tu, tapi satu masa dia akan terdedah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, dalam ayat akhir ayat 64 tu, innallaha mukhrijun ma tahzarun. Allah Ta'ala akan menzahirkan apa yang kamu takutkan itu. Apa yang kamu takut. Ini sunnatullah lah. Ini sunnatullah. Okey. Tapi walaupun dalam keadaan takut, bila-bila takut, orang munafik ni bila-bila takut, duk nyanyi, bila-bila takut duk nyanyi.
Boleh takut duduk nyanyi kau Nabi, duduk puduh Nabi. Itu. Tidak kata nak takut panusuk, tidak. Okey. Tidak. Boleh takut dia lagi. Duk ejek Nabi, duk ejek sahabat-sahabat, dia lagi. Dia lagi. Jadi itu perangai huduh mereka. Teruk sangatlah. Teruk sangat. Jadi ke mana-mana pun tak selamat. Sikap mereka tu tidak akan menyelamatkan diri mereka. Tidak akan menyelamatkan diri mereka. Jadi duk nyanyi-nyanyi tu sekadar nak kata gapo, okey. Nak sedak lah. Nak sedak alik dia. Nak sedak alik dia sebab dia memang tidak berada di atas landasan kebenaran. Jadi nyanyi tu sekadar buah mulut je lah. Sekadar menebu menebu apa ni duk nak kedai kopi kan, kadang-kadang kalau kita sokong bola kan, kadang-kadang kan pok kita kalah. Kadang-kadang tu nak suruh tidak kalah, memanglah kalah dalam perlawanan tu. Tapi kita bila berhadapan dengan orang lain hak sokong musuh lain, bila kena takik tu nak suruh nampak biar tak kalah. Jadi kadang-kadang kita puduh. Kita puduh pihak lawan kita. Itu satu cara yang tidak mendatangkan apa-apa hasil. Tidak mendatangkan apa-apa hasil, tidak menambahkan kekuatan. Tidak menambahkan kekuatan. Jadi kesudahan dia Allah Ta'ala akan menzahirkan, innallaha mukhrijun ma tahzarun. Sesungguhnya Allah akan menzahirkan apa yang kamu takutkan. Apa yang kamu takutkan. Jadi hak ni sunnatullah yang tak ada siapa pun akan terlepas. Kalau buat apa-apa kesilapan, lambat laun akan terbongkar. Kalau hak ni orang munafik, apa sahajalah dalam kehidupan kita. Kalau kita buat salah, dan untuk tutup kesalahan tu, kita buat salah yang lain pula ke. Macam sari dua ni ke. Isu kata daging ke. Katanya 40 tahun wallahu alam lah. Hak sebenar tu tak apalah. Cuma nak oyak ke. Poin asalnya nak seluduk daging hak hak tak molek ni, nak suruh tu besar dengan cara yang salah. Jadi terpaksa buat kesalahan lain pula. Bagi rasuah pula kepada pihak-pihak terlibat. Macam-macam lah. Nak suruh lepas satu jenayah ni, banyak macam-macam jenayah lain yang kena buat. Letih kat Allah. Tapi ke mana-mana pun tak suh. Tak suh duk susuk lah. Okay. Tak suh duk susuk, dia akan terbongkar juga. Sebab perbuatan yang salah, kesalahan ni bercanggah dengan sunnatullah. Bercanggah dengan ketetapan Allah atas dunia ni. Atas dunia ni. Tak jadi ke? Tak jadi kita Allah Ta'ala jadi ke? Kita ni jalan gilah ke depan. Tak jadi kalau kita nak terjalan lah ngunduh. Mungkin jadi ke? Mungkinlah kalau nak pecah rekod ke? Sekadar nak pecah rekod. Boleh lah. Jalan ngunduh 1 kilometer ke, berapa kilometer ke. Tanpa kita kata tanpa tengok ke belakang. Boleh nak terah ke? Sekadar nak terah. Tapi adakah siapa mati dia ke jalan ngunduh? Tak. Sebab sunnatullah jalanlah ke depan. Pergi ke depan. Muka tu paling kat ni, bukan kata paling ke belakang dak. Sekadar nak pecah rekod boleh. Tapi semata jelah. Semata bila habis tu tak ada dah. Balik semula jalan, mukalah ke depan pula. Gitulah. Dia tak hilang sunnatullah. Apa-apa kesalahan Allah Taala akan bongkar ke. Waktu bi. Itu. Jadi itulah hak paling ditakuti oleh orang munafik. Hak tu hak dia paling takut. Azab akhirat dia tak takut ke? Azab akhirat dia tak takut sebab dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak adalah kepercayaan kepada hari kiamat akan dihisap, akan kena kalau salah masuk neraka. Itu tak takut. Dia takut hak nampak, hak dekat. Hak dekat. Sebab apa? Sebab cara mikir mereka pun cara mikir hak pendek, sikap. Jadi hak tu ialah hak dia nampak. Takut juga. Takut terbongkar. Sekadar tu jelah. Sebab orang curi tadilah. Dia tak takut.
hukumnya dalam neraka seksa tak takut sebab tak nampak. Sebab perkiraan dia hak pendek, hak dekat, hak nampak atas dunia ni. Jadi hak dia takutnya kena igak masuk jara. Okey. Kena tembok kat orang. Hak tu dah hak dia takut. Jadi sebab itulah kena buat perancangan dengan dengan rapi. Hak akhirat tak takut. Sebab tak nampak. Serupa juga. Dengan orang munafik. Okey. Lepas tu ayat yang ke-65. Ayat yang ke-65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sekiranya kamu tanyakan kepada mereka. Ayat ni kamu tu maksudnya Nabi lah. Allah Ta'ala kata, kalau mu tanya puak-puak munafik itu, okey. Mu tanya puak-puak munafik itu, buat apa gak, okey. Jala ke? Demo ada kata gini, kata sikit kepada kami. Jala ke? Allah Ta'ala kata la yaqulun. Tentu pasti mereka akan jawab, kami bersenda gurau, bermain-main je. Bukan sungguh pun, buat lolok je. Jadi itu. Itu alasan mereka. Sekadar sekadar nak tutup. Oyak lagu tu. Sekadar mereka buat lagu tu, okey, buat puduh Nabi, puduh para sahabat tu. Sekadar untuk bergurau senda, bermain-main. Jadi persoalan kita, okey. Persoalan kita, alasan mereka ni boleh terima ke tidak? Boleh terima ke tidak? Jadi Allah Ta'ala jawab selalu. Qul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Adakah mu nak mempermainkan Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah dan rasulnya? Okey. Boleh ke mu buat kerja Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah, buat buat main okey. Buat main buat gora senda. Boleh. Boleh pokok mu buat main lagu tu. Boleh ke pokok mu buat main lagu tu? Okey. Jadi jawapannya seolah-olah nak ayat tak boleh lah. Terai-terai benda ni tak perlu kita kata tak perlu ajar, okey. Tak perlu ajar orang yang ada hak ada maruah. Okey, orang hak ada hak suci fitrah dia tidak akan buat main. Benda-benda penting lagu ni, akidah lagu ni. Mak ayah dia pun kita kata budak, okey. Dia tak akan buat gora, okey. Tak akan buat main. Tak akan puduh mak ayah, tak akan puduh mak ayah dia mudah-mudah, okey. Tidak akan buat gora lagu tu. Kecek huduh. Dengan mak ayah tidak. Sebab benda tu benda yang terhormat. Mak ayah kita yang menjaga kita, melahirkan kita. Apatah lagi agama, okey. Apatah lagi Allah, ayat-ayat Allah, Quran, Rasulullah. Ni bagi tak main. Bagi tu buat gora ni. Tak boleh buat gora. Tak boleh buat gora. Itu. Jadi kenapa mereka buat gora? Mereka lepok-lepok duduk saja, boleh duduk saja, boleh lepok-lepok tu puduh Nabi, puduh Allah. Sebab mereka tak ada keimanan lah. Sebab mereka tidak ada keimanan di dalam hati. Jadi sebab itulah mudah. Tidak rasa apa-apa. Tidak rasa, tidak suruh gapo-gapo. Itu. Itu. Okey. Lepas tu ayat yang ke 60 ni. Ayat yang ke 60 ni, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kamu buat alasan. Alasan tadilah, okey. Alasan dari ayat yang ke 65 tu, bila Nabi tanya buat apa? Mereka kata ni sekadar gurau senda, buat gora, okey. Buat gora. Buat gora. Kalau kita lah ni gak berlakon lah, okey, berlakon. Sekadar buat lucu, buat lawak, okey. Buat lucu, buat lawak. Tak boleh ke? Okey. Tak boleh ke? Walaupun nampak lucah, okey. Setengah-setengah orang kita ni nak menormalkan, nak nampak biar biar benda hak salah pun, okey.
tapi atas nama lawak. Atas nama lawak kadang-kadang mereka buat juga, okey. Macam apa ni? Macam 2-3 hari pun ni. Buat lawak. Duk apa ni? Duk parutnya. Duk parutnya atas petah. Adalah okey. Maharaja lawak ke gapo ko. Jadi gerakan dia tu serupa duk buat hubungan dengan isteri. Gerakan ketika duk parutnya tu, okey, parut di hok mesin lama jenis nak pegang wahnya tu, okey. Jenis nak pegang wahnya tu. Jadi apa ni serupa duk buat hubungan lah. Serupa duk buat hubungan. Jadi apa boleh buat lagu tu? Sebab bagi mereka ni benda lawak. Okey, benda hok suka-suka je. Buat suka-suka je. Suka-suka. Jadi tak boleh, okey. Banyak perkara yang kita kena ada sempadan, biar tahu. Hak ni boleh buat gurau, hak ni tak boleh buat gurau. Hak ni akidah ni memang tak ada ruang sikit abuk. Tak ada ruang sikit abuk untuk gurau, tak ada. Tak ada. Jadi sebab itulah Allah Taala kata la ta'tadhiru, janganlah kamu buat alasan. Tak usah buat alasan lah, tak usah duk katalah nak gurau kau, nak gapo kau. Sebab apa? Sebab qad kafartum. Kamu sesungguhnya telah kufur. Setelah kamu beriman. Apa maksud kamu telah kufur setelah kamu beriman? Bila orang munafik ni berimannya? Tidak. Okey. Mereka tidak beriman. Cuma mereka menzahirkan keimanan. Sebenarnya mereka kufur dah. Jadi kufur selepas beriman ke apa? Maksud dia bertambah kekufuran itu. Bertambah kekufuran itu dengan mempermainkan Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, mempermainkan Rasulullah. Maknanya kekufuran ni apa ni ulama kata ya tajaddad. Kau tebal, kau kuat. Gitu. Ada apa ni? Ada beza juga. Okey. Kekufuran orang kufur hak biasa dengan kekufuran orang hak memang nak menentang ajaran Islam, agama Islam ni. Tak serupa, okey. Tak serupa. Tak serupa. Jadi dengan perbuatan kamu tu, okey. Dengan perbuatan mengejek Nabi, mengejek Allah, lepas tu bila tanya kata itu gurau senda saja, itu semua tu menambahkan lagi kekufuran. Ba'da imanikum ni macam senda lah. Macam apa ni Allah Taala memperlekehkan mereka. Allah Taala jawab pula ba'da imanikum. Mu telah kufur setelah kamu beriman. Beriman bila? Tidak beriman pun. Iaitu menzahirkan keimanan. Hakikatnya kekufuran dalam hati. Hakikatnya kekufuran dalam hati. Inna'fu an ta'ifatin minkum. Kalau Allah Taala kata, kalau kami maafkan sekumpulan daripada kamu. Kalau kami maafkan sekumpulan daripada kamu, kami tetap akan mengazab sekumpulan yang lain. Disebabkan mereka orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang yang melakukan dosa. Yakni kalau ada di kalangan kamu ni setelah berada dalam kemunafikan, selepas tu masuk Islam, berubah, molek keislaman mereka, hak tu terlepas. Hak tu Allah Taala akan maafkan mereka. Jadi serupa dengan orang kafir masuk Islam, gitu jadinya. Ada sungguh. Tadilah kita kata Mukhashin bin Himyar tadi. Mukhashin bin Himyar tadi. Jadi hak kata dia kata kalau aku kena katuk 100 kali lebih aku suka daripada Allah Taala waktu ayat dedah ke kemunafikan kita ni. Jadi dia kata gitu. Jadi dia tu ke dia tu apa ni masuk Islam. Masuk Islam pada tahun tak silap selepas ni lah, selepas peperangan Tabuk ni akhir dah lah ke akhir hujung umur Nabi dah lah. Masuk Islam dia molek lah, taubat lah. Taubat dia masuk Islam, lepas tu tukar nama. Daripada Mukhashin, Nabi tukar nama dia Abdul Rahman jadi. Jadi nama dia Abdul Rahman. Lepas tu dia minta setelah dia masuk Islam, dia doa nak mati syahid. Dia biar jenazah dia tu, mayat dia tu tidak dapat dikesih. Itu doa dia. Itu doa dia Mukhashin bin Himyar ni. Jadi selepas Nabi wafat pada tahun ke-11. Nabi wafat pada tahun ke-11. Pada tahun tu juga berlaku perang Yamamah. Perang Yamamah yang dipimpin oleh Abu Bakar. Perang Yamamah ni pasukan Islam lawan pasukan orang
murtad. Orang hok murtad. Selepas kewafatan Nabi ramai juga hok murtad. Jadi kufur balik. Jadi pasukan Islam pimpinnya Abu Bakar lawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Hok suhu tu. Jadi dalam peperangan itulah Khashin ni hok ditukar nama jadi Abdul Rahman, dia mati. Mati dalam peperangan, dia memang tak jumpa sungguh. Memang tak jumpa sungguh dia punya jenazah, tak ada. Tak ada. Jadi tak tahu mana kubur dia. Tak tahulah lagu mana kematian dia, siapa bunuh dia tak tahu. Tak tahu. Sebab ramailah terlibat. Terlibat dalam peperangan itu puluh ribu. Jadi kemungkinan itu ada, benda tu biasa. Tak jumpa mayat dalam peperangan ni benda biasa. Jadi itu salah seorang hok taubat masuk Islam. Jadi kalau lagu tu Allah Taala akan maaf. Lepas tu Allah Taala kata nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ini Allah Taala nak ayat kalau seorang ya, kalau seorang ya masuk Islam, hok mana hok tidak hok masih lagi dalam keadaan munafik, tetap kena azab. Tak lepas. Tak lepas. Tidak boleh wakil-wakil tak boleh wakil-wakil seorang yang masuk orang lain nak suruh lepas belaka. Tak. Tetap kena azab. Tetap kena azab. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik ni. Lepas tu habislah ayat 3 ayat ni. Lepas tu ayat yang ke 67 68 tu masih lagi nak cerita berkenaan dengan keburukan orang munafik, cuma dalam bentuk perbanding. Allah Taala buat perbandingan orang munafik dengan orang mukmin. Orang munafik dengan orang mukmin. Orang mukmin ni dia suka benda-benda baik. Orang munafik dia suka benda-benda mungkar. Macam lalak lah orang munafik ni macam lalak. Hurung benda busuk hurung benda busuk. Orang mukmin tak. Dia hok molek mengarahkan kepada ajak. Maknanya orang mukmin ni orang baik, positif. Orang munafik tidak. Jadi ni hak ni insya-Allah kita akan sambung di kemudian hari insya-Allah. Jadi hak malam ni 3 ayat tu ya, sampai situ dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.